wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wasahbihi. Alhamdulillah kita Allah Subhanahu wa taala pada hari yang indah berbahagia ini sama-sama kita berkumpul untuk dengar perkongsian dan juga sedikit majlis ilmu daripada kedua tamu undangan kita pada hari ini. Dan bagi memulakan majlis kita pada hari ini sama-sama kita baca Al-Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Jadi saya bagi badan projek sekarang jadi visual mengalu-alukan kajian kedua ahli panel. Tapi hari ini tak ada moderator, dia macam talk show lah. Yang pertama belakang saya tak asing Ustaz Dr. Zuan Mano, dan yang betul-betul sebagai lagi tak asing Saudara Abdin Saudi. Mereka berdua adalah baru kembali daripada misi kemanusiaan dan bantuan ke sepadan Syria dan Jordan dengan Muslim di Malaysia. Jadi pada hari ini insyaAllah kita akan dapat menimba ilmu dan mendengar perkongsian pengalaman dari mereka. Itu tentu masa diberikan dan saya menyerahkan majlis ini kepada kedua-dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa anza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Yang berbahagia Tuan Haji Zulkifli Wahjan, kursi majlis merangkap Presiden Muslim Care Malaysia. Yang berbahagia selebriti undangan kita Afrin Syauqi, yang berusaha Saiful Asudani dan seluruh panitia program talk show perdana kita pada tengah hari ini, pimpinan-pimpinan masyarakat, ibu-ibu, bapa-bapa muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Pertama dan selamanya, marilah sama-sama kita merakamkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah dan masih memberikan kepada kita dengan nikmat iman dan nikmat Islam. Alhamdulillah, kita berhimpun di bulan Safar ni tuan-tuan sekalian, di mana masyarakat Arab pada zaman dahulu mereka bermusafir safar. Bulan ni lah tuan-tuan sekalian, mereka keluar daripada rumah, mereka berziarah, mereka nak melancong dan sebagainya. Bulan ni lah tuan-tuan sekalian, bulan yang tak kena mengena sebenarnya dengan bulan bala bencana, tuan-tuan sekalian, sebagaimana mungkin difahami oleh segelintir masyarakat Melayu kita pada zaman dahulu tuan-tuan. Mereka buat mana safar bulan ni lah tuan-tuan sekalian, mana tolak bala. Yang paling akhir di Melaka, tuan-tuan sekalian, di Semenanjung. Cuma tuan-tuan sekalian masih ada mungkin di sebelah pulau di Sabah tuan-tuan, Pulau Selakan, Pulau Mantahani tuan sekalian, yang jauh daripada para asatizah, para alim ulama, daripada majlis-majlis ilmu tuan-tuan sekalian. Baik. Jadi tuan-tuan sekalian, kalau zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam berlaku beberapa peristiwa pembunuhan kepada para pendakwah tuan-tuan sekalian. Yang pertama peristiwa Yaum Ar-Raji', hari Ar-Raji' di bulan Safar tahun 3 Hijrah. 10 orang sahabat-sahabat Nabi yang dihantar berdakwah kepada kaum Adha dan Al-Qarah tuan-tuan sekalian, termasuk Khubayb bin Adi, Zaid bin Adathinah, mereka telah mati syahid, dibunuh tuan-tuan sekalian. Nabi sangat sedih, Nabi telah mengangkat tangan, Nabi berdoa, Nabi membacakan kunut nazilah. Ini sunnah tuan-tuan, berdarah umat Islam tumpah dengan cara yang tidak halal, kita angkat tangan baca kunut nazilah. Ini Syrianya, Rohiyanya, Gaza tuan-tuan sekalian, Palestin tuan-tuan sekalian, apa lagi Yaman tuan-tuan sekalian, Mesir terbaru Bangladesh tuan-tuan sekalian. Kemarin Maulana Ahsan mati syahid digantung tuan-tuan sekalian. Mana kita angkat tangan baca kunut nazilah tuan-tuan sekalian. Dan peristiwa sama berlangsung, iaitu pembunuhan kepada pendakwah-pendakwah yang Nabi kasihi. Mereka dengan ciri ahli Al-Quran, mereka ahli Al-Quran, iaitu 70 orang sahabat-sahabat Nabi, pemuda-pemuda yang Nabi hantar berdakwah ke Najat tuan-tuan sekalian. Nabi didatangi oleh seorang tokoh Najat, namanya, gelarannya Abu Barak. Abu Barak minta Nabi hantar tenaga-tenaga Islam, pendakwah-pendakwah ke Najat tuan-tuan sekalian. Nabi pada asalnya tuan-tuan, Nabi kurang berminat
sebab baru saja berlaku pembunuhan peristiwa yang Ar-Rajah kepada sahabat-sahabat pemuda pendakwah ni tuan-tuan. Yang kedua, Nabi tak tahu apakah sikap orang-orang najat kepada Islam. Sebir tak pernah buat, tak riki tuan-tuan sekalian, tapi akhirnya Nabi ubah fikiran Nabi tuan-tuan. Sebab apa? Dakwah ni tuan-tuan, Allah suruh kita jalan terus, buat terus. Orang tak suka, orang kafir tak suka, munafik tak suka, kita kena buat terus. Sebab itu Allah berfirman, fasda' bima tu'mar wa'rid al-musyrikin. Maka sampaikan apa yang diperintahkan oleh Tuhanmu dan berpalinglah daripada orang-orang musyrik, orang kafir tuan sekalian. Kita bercakap pada Islam orang tak suka, tapi kita tu kena bercakap. Kena berdakwah tuan sekalian. Lepas tu akhirnya Nabi pilih 70 orang, termasuk seorang tokoh nama Abdullah bin Tariq, seorang tokoh kalangan pemuda tuan sekalian. Nabi beri tasjid, beri motivasi supaya tuan-tuan sekalian keluar daripada Madinah dengan niat untuk berdakwah tuan-tuan sekalian. Cuma tak sempat sampai. Rombongan ini, kafilah dakwah ini tak sempat sampai ke Najd, sampai di suatu tempat nama dia Bir Ma'unah. Bir Ma'unah, telaga Ma'unah tuan-tuan sekalian. Kita sebut Ma'unah ingat Bukit Sauk tu lah. Bukit Jenalik tuan-tuan sekalian. Ma'unah pertolongan tuan sekalian. Bir telaga. Tak peliklah tanah Arab tuan-tuan. Tuan-tuan miqat daripada Madinah, Bir Ali, telaga Ali tuan-tuan sekalian. Kalau kat kita kat tuan-tuan Kubang Bujuk, Kubang Rotan, Kubang Tangga, Kubang Ikan, nama kampung tuan-tuan sekalian. Jadi tuan-tuan, di sinilah mereka dibunuh oleh kafilah Yan, Bani Zakwan, Bani Usayyah tuan-tuan syahid. 70 orang. Dan sama juga tuan-tuan sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar pada kita angkat tangan berdoa. Ad-du'a wal ibadah. Doa merupakan ibadah. Tuan-tuan sekalian, Nabi angkat tangan baca Qul Nazilah selama sebulan. Nabi baca Qul Nazilah. Apa Nabi sebut? Biar Allah binasakan Bani Lahyan, Banu Amir, Banu Zakwan dan Bani Usayyah tuan-tuan sekalian baik. Jadi tuan-tuan, kita panjang pada tengah hari ini pengenalan tentang bulan yang kita duduk sekarang tuan-tuan sekalian, supaya sentiasa ada ingatan kita kepada sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan baik. Jadi tuan-tuan, pada tengah hari kita temanya ialah isu Syria tuan-tuan. Azizul sebut tuan berkaitan dengan kami balik daripada misi bantuan pelayanan Syria yang berada di sepadan Jordan, di Idlib tuan-tuan sekalian, di Camp Darwina tuan-tuan sekalian. Jadi insya-Allah kita boleh kongsikan pada tengah hari ini dengan Aflin Syauqah juga banyak kali terlibat dengan misi bantuan Syria, bahkan beliau juga terlibat dengan misi bantuan ke Gaza, ke Palestin tuan-tuan sekalian. Alhamdulillah, Muslim Care akan terus memberikan komitmen untuk membantu tuan-tuan saudara akidah kita yang tertindas. Ni tuan-tuan, di musim sejuk menjelang ni tuan-tuan, bulan akhir bulan 12, bulan 1, apalah bulan 2 tuan-tuan, salji turun tuan-tuan di kemah pelarian. Dan sebagaimana kita baca berita tiap-tiap tahun ni, masuk tahun keempat dah. Kalau di Zaatari Camp dan di Yarmouk Camp tuan-tuan, mereka terbunuh kerana kesejukan, bahkan kelaparan. Sebab angka pelarian Syria ni tuan-tuan, yang duduk di sepadan Jordan, juga di sepadan Turki tuan-tuan, telah mencecah 3 juta orang. Ni dah masuk tahun keempat tuan-tuan ya, selepas daripada Arab Spring tuan-tuan sekalian. Kita tahu Arab Spring, gelombang politik yang berlangsung di Asia Barat dan Afrika Utara. Bermula pada Tunisia, merebak pada Mesir, Yaman, Bahrain, Libya, Syria tuan-tuan sekalian. Bahkan berlaku perubahan landscape politik satu hal. Tapi di Syria tuan-tuan, dia ambil tempoh yang sangat panjang dengan Bashar yang menganut fahaman Syiah Nusairyah tuan-tuan, yang juga dibantu oleh Iran, oleh Iraq, Lebanon. Bahkan oleh kerana Bashar menganut fahaman Ba'ath, Ba'ath atau selis Arabism, maka sebab itu Rusia Soviet juga membantu mereka. Bahkan sekarang ini membedil saudara kita di Syria, termasuk China tuan-tuan sekalian, sebagai negara yang menganut fahaman sosialis, komunis tuan-tuan, mereka juga membantu rejim Bashar. Sebab tu isu Syria tidak mudah untuk kita hadam. Dia kena berlapis-lapis, bertirai-tirai tuan-tuan sekalian, termasuk apa itu IS dan sebagainya, apa pula belakang Mossad, apa belakang CIA tuan-tuan. Kami Muslim Care, kita tak bincang soal politik dalam negara mereka lah. Kita hanya fokus kepada isu kemanusiaan untuk pelarian tuan-tuan sekalian. Dan Muslim Care juga ada 5 buah sekolah tuan-tuan di Raihaniyah, itu sepadan Turki dengan Syria. Jadi tuan-tuan, kita dengar dulu daripada Saudara Aflin berkaitan dengan pengalaman lah tuan-tuan yang baru ni. Dan sebelum ni tuan-tuan sekalian, apa yang beliau melihat dengan mata sendiri kejerihan, kepayahan saudara akidah kita di sepadan Syria, di kemah pelarian. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
yang baru-baru ini adalah misi kedua. Tahun ini saya pergi ke Jordan 2 kali. Awal tahun dan pada awal tahun yang saya pergi adalah pada hujung bulan 1 nak masuk bulan 2. Pada ketika itu salji sampai ke pinggang. So masa tu masa kita sampai di Jordan ketika tu, kita dekat airport tu salji macam sikit, macam tak apa-apa nampak sangat lah, macam okey, masa ni tak asing sangat saya rasa kan. Bila naik kereta, dia punya perubahan daripada satu daerah ke satu daerah adalah daripada salji turun titik-titik sampai ke salji telah cover everything. Maknanya jalan raya dah tak nampak, kita dekat atas kereta ni macam tak nampak apa benda. Dan dia punya kesejukan tu, saya ingat lagi masa saya kecil saya nak pergi tengok snow. Saya rasa anak-anak kita pun ramai yang kata nak tengok snow kan. Bila kalau tengok snow tu, kita pergi main kat dalam snow tu 5 minit, kita akan tahu tak larat kan duduk dalam snow ni kan. Jadi bila kita sampai di Bandar Aman, pada trip saya yang pertama, kami tinggal di dalam bandar, dan trip kedua ni kita duduk di Irpin ya. So trip pertama di Aman, masa kami duduk di sana pun snow dah turun. Snow sendiri turun dekat bandar Aman tu sendiri. Dan kita duduk hotel, kita dapat satu hotel yang sederhana tapi ada heater. Tapi masa kita dalam hotel yang berdirikan batu, dia punya sejuk. Saya ni dalam perempuan adalah macam ikan paus. Masa ikan paus, kenapa boleh duduk dalam sejuk? Masa kita ada lapisan lemak dalam kan. Jadi orang macam kata, tak heran lah boleh lepas sejuk kan. Tapi dalam perempuan, saya di dalam keadaan itu pun menggigil. Menggigil sangat yang macam sejuk. Kenapa sejuk sangat ni? Dia punya sejuk tajam. Kita nak bangun, nak pergi solat subuh, letak kaki atas lantai simen, itu pun dah rasa macam Allah sejuknya kan. Tapi air bulu semua sejuk sampai lepas dah habis solat terus kerja pada solat katil kamu itu pun sejuk. Lepas tu kita pergi camp. Lepas itu dah hari kita sampai mula-mula malam, dan lepas tu the next day kita pergi ke camp. Masa kita pergi ke camp, kita tengok dia punya camp tu lah, tempat dia berubah ada. Yang kita pergi mula-mula camp dia dekat Mafraq, tapi bukan yang UN punya, di luar. Pasal dia ada yang di dalam UN punya penjagaan dan juga yang luar tu sendiri kena cek, kena bermadai lah sendiri. So yang kemah yang bermadai sendiri yang banyak perlukan pertolongan. Dia orang duduk kat dalam kemah canvas dalam snow. Kemah canvas yang bila kita masuk, dia punya lantai pun basah. Kebanyakan lantai tu basah. And then ada kayu api. Dan cakap kenapa tak pasang api? Dia kata tak cukup, takut tak cukup, nanti malam lagi sejuk. So walaupun sejuk siang hari, dia tak pakai kayu api kat dalam kemah, dia orang nak pergi panas. Nah, lepas kita orang ke situ, kita nampaklah anak-anak yang kat situ semua kan, anak-anak macam ada yang kita tak sanggup tengok anak-anak, ada yang buka jaket bagi kat dia. Pasal tak tahu malam ni, pasal tengok dalam kemah dia tak ada apa kan, adalah bawah sini sana, tapi memang dengan lantainya basah dengan apa. Dan saya tahu lepas ni saya akan balik tidur dalam bilik hotel. Lepas habis saya misi tu, saya akan balik. Saya duduk, saya cakap dia orang tak ada tempat lain dia nak balik. Dia tak boleh balik Syria, dia tak boleh masuk balik ke dalam Syria. Pasal di sana kalau dia orang masuk, dia orang tembak, dia orang bunuh. Situ je dia penempatan dia. Dia orang status refugee. Status refugee ni bermakna dia tak boleh bekerja.
Pasal orang-orang Jordan sendiri pun tak cukup kerja kan, ramai yang jobless kat sana. So dia punya antara kebenaran dia dapat masuk jadi refugee di Jordan dia, tapi tak boleh ambil kerja orang-orang Jordan. So mereka memang pandai-pandai cari macam bantu-bantu sikit-sikit di sana, dia bantu-bantu secara macam tu je untuk mendapat mata pencarian. Tapi dibayangkan tak ada job tetap kan. Ini sebagai bapa, saya dapat ada bapa dengan anak-anak. So diorang macam every time ada NGO datang, diorang memang berpusu-pusu cuba mendapatkan sesuatu daripada sana. Pasal kalau nak tunggu diorang pun dibayar untuk bekerja apa, jarang diorang dapat pekerjaan. Jadi di sesuatu yang sangat membanggakan saya di Jordan, di Irbil, saya pergi ke universiti itu, banyak bantuan diorganize oleh rakyat Malaysia, student-student kita yang sedang belajarnya di Jordan. Diorang adalah, saya rasa saya sangat bangga masa saya dekat diorang duduk ni. Diorang peka, walaupun dia pergi sana nak belajar kan, tapi diorang peka dengan apa yang sedang berlaku di sebelum diorang. Diorang organize buat sekolah kan, untuk kanak-kanak Syria, organize ambil budak-budak tu dekat camp, hantar ke sekolah supaya budak-budak tu tak, kalau duduk dekat camp dia depressing tau. Kadang-kadang dia pun nak main pun tak ada apa, tak ada apa betul. So diorang budak Malaysia ni dibawa pergi ke sekolah. Di sekolah tu dia ajar seronok main di sekolah. Budak-budak kita juga yang organize musim tujuh hantar ke Yaomi, ke kemah-kemah yang kemah-kemah orang Syria ni, yang memang macam yang trip baru ni kita tengok. Kita sampai di kawasan perkemahan diorang, pokok, mana ada pokok kat situ kan, mana nak cari terapi kan, semua. And then because ada 3 juta, lebih kurang 3 juta, macam Ustaz cakap, 3 juta rakyat Syria kat sana. How can we help all of them kan? Macam kita datang pun hari tu dapat bantu beberapa keluarga Ustaz, dalam lebih kurang 500 keluarga je, 500 keluarga dengan bantuan Petronas dan Bank. 500 keluarga kita dapat bantuan, tapi bantuan tu last berapa lama kan. Nah, mungkin kita tanya, asal kita nak kena always tolong diorang kan, pasal kita pun ada orang susah kat sini. Saya dapat benda tu selalu dalam Facebook saya. Kenapa aku pergi sana? Kalau saya tak tolong orang kat sini, pasal kat sini pertolongan sentiasa ada. Kalau bukan daripada saya, ada orang lain yang buat. Di sana diorang tak ada semua pertolongan lain. Dan bayangkan saudara Islam kita kat sana, dan kita tahu dia orang susah macam tu, tak ada orang nak bantu kan? So pada saya membantu is macam masa saya gaji kan, terutama saya cakap bantu dia tak kira siapa kau bantu kan. Walaupun orang tu kita tengok kan, orang sedekah masa kita dekat Mekah, setengah tu dia orang mungkin kon kita, tapi dia kata jangan fikir di situ. Yang pentingnya sedekah kita tu pergi ke mana. Jadi kata niat kita sedekah adalah untuk Allah SWT, kita bersedekah. So kalau kita nak bersedekah pun, kita jangan kira lah kita nak buat yang ini, kita nak buat saja apa yang kita nak, yang boleh yang ibu bersedekah. Di trip yang baru ni yang kita pergi di Jordan, sama feeling yang saya dapat first time adalah kenapa aku tak ada lebih. Kita boleh bantu banyak ni je. Dari camp yang satu kita buka di sekolah Syria tu kan, dan kita panggil orang-orang daripada camp Syria itu datang untuk ambil barang daripada sekolah tu. Dan lagi satu kita pergi ke camp diorang sendiri. So masa kita di camp tu yang penuh selut lah dengan apa kan, kita nampak lagi sekali keadaan diorang. Dan memang macam setengah orang kata mungkin dah jadi macam satu dah macam
orang juga walaupun cukup sifat, walaupun apa, memang orang tidak ada sumber lain. Itu perbezaan dia. Dan sebenarnya nak cerita banyak pun, dia sebenarnya tidak sebaik jika anda pergi sendiri dan anda sendiri melihat dengan mata anda apa yang berlaku dekat Syria, dekat Jordan, mana penempatan rakyat Syria. Bayangkan juga rakyat Syria dengan penuh ketakutan berlari keluar dari Syria, berjalan bukan nak kereta nak apa, berjalan sampai ke Eropah, nak melarikan diri daripada dibunuh oleh Regime Bashar. Saya berjumpa dengan satu family. Family ni di penempatan yang disediakan oleh kerajaan Kuwait. Dia buat macam flat. Saya masuk ke, saya borak dengan dia. Kebanyakan orang-orang pelarian ni 3-4 tahun sebelum tahun 2012 sebelum 2012 ke 2011 sebelum start keluar dari Syria 2011. Sebelum 2011 diorang semua macam kita. Maknanya yang rumah yang saya lawat tu, orang yang sekarang ni kira refugee, dia dulu ada bisnes. Syria dulu ada sebuah negara yang sangat makmur, yang maju kan. Ada yang saya pergi, dia ada bisnes buat suit. Dia adalah pembikin suit yang masyhur dalam Syria. So dia apa yang berlaku pada dia orang adalah daripada hidup mewah apa itu pun macam terbalik. Ramai counter semua yang bila kita tengok dia orang yang nak menerima bantuan daripada kita, saya terduduk pasal saya nampak dia orang macam kita. Orang itu bukan macam kita punya definisi orang susah lalangan. Baju tak betul apa, semua dah macam comon dah tak. Dia orang semua muka-muka orang terpelajar, duduk nak menanti bantuan daripada kita. Macam saya duduk, terus saya bayangkan kalau saya kat situ. Pasal itu mungkin realiti kehidupan dia. Satu hari kalau Allah SWT nak tunjuk kita sesuatu, dia buat. Memang minta pada dia tak berlaku lah. Tapi pasal sebab tu bila setiap kali saya pergi, sebenarnya dia recharge kesyukuran saya tentang apa yang saya ada sekarang. Dia recharge balik saya punya iman, recharge balik saya punya misi-misi yang saya pergi. Sebenarnya dia punya ketagihan dia adalah disebabkan dia membantu saya juga. Bukan saya membantu dia orang sebenarnya. Saya pergi dari sana misi kemanusiaan, tapi nak membantu saya sebenarnya. Untuk saya lebih faham, untuk saya jadi lebih bersyukur. So bila saya jumpa orang semua yang sebelum ni adalah tak kira kawan ke bisnes yang dia orang ada berkilat-kilat buat suit. Sekarang ni masa tu dia tunjuk, dia bawa keluar suit dari bilik ni, suit dia ni. Dan dia orang entahlah hari tu nak makan pun makan, dia boleh hidang dekat air kosong. Air kosong tu dia bagus. Pasal kalau itu yang mereka dapat duduk penempatan, pasal dia orang dah refugee dah lama, dia orang dipilih untuk diberi penempatan oleh kerajaan Kuwait dalam satu macam flat. Tapi yang semua yang baru-baru semua duduk kemah. Yang menyedihkan, yang saya pergi, saya nampak kita orang dibawa ke satu tempat, rumah belum siap. Rumah ni musim sejuk so memang rumah tak ada pintu, tak ada tingkap, dinding pun separuh-separuh je. Ada family duduk dalam tu. Pasal kemah dia orang kena tiup angin, hancur. So dia orang kena duduk dalam rumah tu, sejuk dalam rumah. Pasal tak ada dinding, tak ada tingkap, tapi dia orang kena duduk. Dia buat kumpul api kat tengah. Family dia semua duduk keliling, kumpul api. Barang satu benda pun. And then bila dia bakar kayu api tu punya
Tapi kita tak tahan dah. Tapi diorang, saya ingat lagi insiden tu pasal apa. Saya pergi ke, masa saya dekat sebelum tu kami berada di sekolah. Dekat sekolah tu dia ada bagi kita makan. Saya tak layak nak makan, saya simpan sandwich dalam saya punya poket. Kepik sandwich macam tu. So sandwich simpan dulu kan. Masa saya duduk dalam rumah tu, saya tengok family tu dengan dia orang tak ada benda apa, saya macam saya terpegang sandwich tu. Saya bagi kat dia orang, oh ini kata saya cakap, kita makanan kita macam kita punya mind, because kita dah set di Malaysia ni semua ada kan, bila nak makan pergi je mana-mana kan. So kita tak kisah makan tu nanti dah okay. Dia orang sampai sana, saya bagi dia sandwich tu, dia buka, dia bagi mak dia dah, saya bagi kat mak dia buka pagi terus kat anak dia makan. Masa tu saya tak boleh tahan tengok dia orang macam and kita orang tak tahu dia orang punya desperate sampai ada ketikanya dia orang sampai mengejar kita. Masa kita pun sampai bila yang kita orang lagi stres, tak stres, bahkan dah habis tak bagi. Dia orang mesti lagi datang, tak tolong. Depan mata kita itu, kita tahu keadaannya macam ni, susah yang betul-betul susah yang tak ada punca mana nak dapat. Itu yang bila saya cakap, orang Malaysia kata, batulah landanan kita, batulah tafis kita. Ada orang kat Malaysia ni memang batu. Kita ramai, kita banyak orang yang memang banyak dermawan di Malaysia ni. Bila kita highlightkan sesuatu isu, contohnya di sini, ini bermakna orang kita juga membantu di sana. Bukan maknanya kita tak membantu di sini. Dia orang sangat-sangat tak ada apa-apa. Tak tahu nak cakap. Macam dia pelik. Kita masuk amal macam ada Shopee mahal macam kan. Then you drive 1 hour, 1.5 hours keluar, tiba-tiba satu kawasan di mana tak ada apa-apa. Basic sejuk. Nak lawan sejuk, pakai heater pun tak ada. Saya bakar kayu. So dia tak tahu. Sekarang ni kita duduk dalam kemarasan. Pasal kita ni country memang macam ni. Betul ramai orang sudah duduk kat Malaysia. Tapi bayangkan dia orang sekarang kita ada di dalam masjid yang sangat-sangat cantik. Dalam kita boleh pergi lunch, lepas ni kita boleh pergi apa. Dia orang sekarang ni dalam khemah. Sekarang ni kan dia 6 jam ke belakang kita kan. So kita sekarang pukul 12, dia orang pagi kan. Pukul 6 pagi kan. 6 pagi. 6 pagi itu adalah antara time yang paling sejuk. Dan macam Ustaz cakap tu, berapa ramai setiap tahun daripada refugee tu yang memang anak-anak dia orang meninggal dunia pasal kesejukan. Ada satu family, semasa mula family saya pergi, dia orang baru melahirkan satu baby masa musim sejuk. So baby tu dihantar dengan mak dia pergi ke satu tempat, itu pun lepas minta pertolongan, kata dia dapat penempatan join dengan family yang ada penempatan macam flat. Dia orang duduk di kolong, ada yang duduk di kolong macam di Malaysia kolong ni rumah kan. Sana ada bangunan-bangunan macam bangunan apartmen, tapi di bawah ni ada bilik store. Dalam store tu ada keluarga Syria, 5 orang, 6 orang, atuk, nenek, isteri, suami, anak 3 orang. Bilik ni kecil, dia memang kecil, dia macam bilik store. Tapi orang Jordan sewa kan pada dia orang.
Dan dia pun dapat bantuan daripada macam NGO untuk membayar saya dulu. Hari tu first trip saya kena buat RM250,000 Malaysia pergi ke Jordan nak bantu. Sampai ke Jordan duit tu jadi duit tu jadi apa, saya rasa dalam RM30,000, RM40,000 je duit Jordanian dinar. So tak banyak, jadi masa RM30,000, RM40,000 daripada kat sini tu RM50,000, itu banyak ni. Sana RM30,000 je. Jadi berapa banyak family kita boleh bantu? Saya rasa 200 family. Kalau nak bagi pertolongan yang betul-betul, kan, bukan nak setakat bagi Maggi ke apa ke, tapi proper medicine ke, thermal blanket yang kita hantar tahun kali ni, seblanket yang betul-betul boleh dipakai akan menjadi panas, kan. So proses ni dia akan berterusan. Selagi benda ni tak ada penghabisan dia, tak ada penghujung dia, saya rasa ini adalah tanggungjawab kita untuk terus membantu, kan. Selagi kita boleh membantu mereka survive dan kita boleh membantu mereka meneruskan kehidupan mereka, kita tak tahu antara mereka mungkin pejuang-pejuang Islam yang hebat, dan antara mereka juga yang macam Ustaz saya kata dia selalu mendoakan kita, macam orang Gaza, dia selalu mendoakan orang Malaysia, dan doa orang-orang macam ni sangat-sangat makbul, insyaAllah. Jadi dalam pengalaman tu, bila saya balik, kita orang kata macam ni, pasal mungkin orang tak nampak macam mana sejuk ni, kita juga plan untuk buat lagi satu mission, insyaAllah ada rezeki untuk pergi masa ketika musim sejuk tahun depan. Pasal saintis di pakar kaji cuaca di Jordan telah mengatakan musim sejuk tahun ni di Jordan adalah yang paling sejuk untuk 100 tahun. Setahun ni musim sejuk akan jadi paling sejuk di dalam 100 tahun. Masa saya pergi tahun ni pun awal pun dah sampai pinggang, dah sampai snow. Kalau lagi sejuk daripada tu saya tak tahu, saya tak boleh imagine benda ni. So kita orang akan cuba pergi sana dan kita akan shoot dokumentari, dan kita akan cuba dulu dalam camp supaya kita boleh bagi tahu bagaimana rasa dulu dalam camp. Saya rasa itu setakat itu kongsian saya, insyaAllah, tentang apa yang saya alami di Syria. Gaza dengan Syria adalah berbeza dengan orang-orang Gaza. Mereka kebanyakan dilahirkan dalam keadaan perang. So keadaan jiwa dia orang lain, dia orang tenang, muka-muka tenang, muka-muka macam saya cakap, kalau pergi sana orang macam dia dah biasa, inilah Allah SWT dah bagi kehidupan macam ini, dia orang terima sebenarnya itu. Orang-orang pelarian kita dalam muka beza muka dia orang adalah, dia orang bukan, dia orang muka susah hati, kan. Kebanyakan dia muka susah, macam mana kalau hidup esok, macam mana aku nak, anak aku nak hidup esok, apa yang aku ada untuk anak aku. Muka dia orang ni semua kusut, kebanyakannya lah kusut. Itu perbezaan yang bila orang cakap apa beza-beza. Memang dia orang macam, pasal pada dia orang benda ni bukan baru berlaku. Maaf, saya lupa nak cerita pasal saya masuk hospital Jerman. Kita nak hantar bagi bantuan kepada mangsa kekejaman rejim Bashar. Kita ada pergi ke satu klinik yang dibuat oleh NGO Jerman. So dia orang semua ada kat dalam tu. Dan saya cakap Assalamualaikum, kita semua sampai. Saya nak salam orang pertama, dia bagi saya ni je tu. Ni je. Ini tak ada. So macam kejut saya. Dia tak sangka dulu. Jadi wah, Assalamualaikum. Pegang juga dalam bola macam dan lepas tu dia perkenalkan seorang-seorang.
macam-macam dia ubat. Tangan tak ada, kaki tak ada, muka berlubang. Ada yang cerita, kita tanya kenapa, kata, saya kena sniper di muka, di kepala, dia nak tembak kepala saya kali kena masuk pipi saya pecah. Tembus pipi dia. So doktor Jerman tu yang betulkan pipi dia. Sudah betul pipi dia, dia masuk balik ke sini, ke Syria, kaki dia kena beliau api. Sebelah dada. Satu sebelah dada, muka pecah. Now literally muka pecah, bukan kalau macam muka-muka yang handsome. Dan yang lain-lain tu, tentang Muhammad, dia cerita, nak cakap, kenapa dia tembak? Dia kata macam mana? Dia nak kita tak ada komunikasi. Dia kata, budak-budak shoot to kill. Budak-budak shoot untuk bunuh, orang tua pun shoot untuk bunuh. Tapi orang muda shoot untuk lumpuh. Dia nak orang tu suffer sampai dia mati. Itu kejam betul dan tak tahu apa perasaan orang masyarakat. Shoot orang muda supaya dia lumpuh je, jangan kasi mati. Dan bila dia lumpuh, satu keluarga dia akan menganya apa benda semua. Kita dengar, kita macam, and then tempat yang kita ada tu 4 kilometer je benda tu lalu. Maknanya kita di sepadan. So 4 kilometer is where the snipers are. So imagine, kita tak ada tekanan macam tu tau. Kita dalam hidup kita ni, apa yang kau nak fikir? Ialah KPI aku. Ini KPI aku, jadi ke tak jadi? Apa pergi ke tak apa pergi? Tak ada, it's a different world sana. Memang betul literally kita rasa masuk dunia lain. Dan jangan, apa benda yang kita faham dekat Malaysia ni dan di dunia kita ni, kat sana tak boleh apply. Perasaan-perasaan yang kita ada kat sini pun tak boleh apply kat sana. Kau ingat macam, kan? Aduh, macam lagi tak tahu dah tak boleh. Tak boleh beli handbag lah. Dia sampai sana dia tak ada fikir handbag ke. Kalau dia cakap macam tu memang nak kena lempak kan. Masih orang sana dah, dunia dia is so real, is so macam dia macam reality di depan mata. Dan reality yang sangat berbeza dengan reality kita. Orang bukan Islam, orang Jerman pun membantu. Effort untuk membantu refugee Syria ini is misi kemanusiaan seluruh dunia. Bukan sahaja dari kita umat Islam, tapi orang-orang bukan Islam. Jadi, tapi untuk orang Islam ini lebih penting. Ini lebih saja part of kita punya tuntutan kita untuk kita membantu saudara kita. Saya syorkan kalau ada rezeki mungkin boleh ikut misi Muslim Care kan, mana-mana ke salah satu tempat ni untuk lihat. Pasal kalau kita duduk kat Malaysia je, kita tak akan dapat perasaan ni tau. Saya cakap pasal kita duduk kat sana, orang ustaz tu cakap susah nak cerita kat orang macam mana kita rasa ni sebenarnya. Pasal memang kalau orang tak pernah tengok benda yang lain, dia susah nak faham. Tapi kita cuba juga share sebaik mungkin untuk dia dapat rasa bagaimana kita orang rasa kan. So itu adalah Ustaz, insyaAllah. Minta maaf kalau saya terkasar bahasa untuk silap kata. InsyaAllah yang baik semua daripada Allah SWT, yang tak baik semua daripada saya lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih pada Syafri pada sekalian, begitulah sedikit gambaran muslimin dan muslimat. Sukar untuk kita terjemahkan apa sebenarnya, kena rasa sendiri tuan-tuan sekalian. Sejuk macam mana tuan-tuan sekalian duduk dalam kemah. Tuan-tuan, saya ingat 2005 saya dalam kemah larian ke bumi di Balakak, Pakistan. Malam tu suhu -2 saja.
Tapi tak boleh tidur tuan-tuan sekalian. Dia ingin kita keluar berterusan. Tak boleh tidur tuan-tuan. Betapa sejuknya bayanglah muslim dalam kemah. Apatah lagi dia sebut sampai saji tuan-tuan nanti bulan Januari ni kalau biasa cecah sampai pohon dah tuan-tuan sekalian. Sampai kat pinggang. Macam mana mereka nak tidur? Macam mereka nak makan tuan-tuan sekalian. Mereka buluran. Sampai dekat di Zakta di camp ada yang makan kucing dengan tikus tuan-tuan sekalian. Ramai sangat. UNSCR pun tak mampu untuk tengok semua tuan-tuan. Sebab itu kita ada tanggungjawab akidah kita. Kita baca Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Apa makna saudara tuan-tuan sekalian? Cubit makanan, rasa sakit kuat kiri tuan-tuan, dan penderitaannya dia bertindak-tindih. Tengok di isu serangan di Paris tuan-tuan sekalian. Letupan bom di Paris, pembunuhan tuan-tuan sekalian. Jumpa pula pasport Syria tuan-tuan. Elok pula pasport tuan-tuan. Terus Perancis serang pula Syria pula tuan-tuan. Saya ingat balik Nastasia 11 September tuan-tuan, World Trade Center tuan-tuan sekalian. Kena untuk World Trade Center tuan-tuan, Afghanistan pula yang dibedil, yang dibunuh umat Islam di Afghanistan tuan-tuan sekalian. Ini berulang balik muslimin dan muslimat. Dan dunia tidak membantah. Itu yang sangat pelik tuan-tuan sekalian. Dunia umat Islam pun diam, senyap, tak kata apa-apa tuan-tuan. Nak panggil suat tergempar ke, tak, diam tuan-tuan sekalian. Inilah nasib umat Islam di akhir zaman. Yang menderita bertambah menderita tuan-tuan sekalian. Baik. Jadi tuan-tuan kita ada masa insya-Allah sekitar 15 minit lagi saya jemput tuan-tuan jika ada soalan kepada selebriti kita Afni Syauqi yang terlibat dengan misi kemanusiaan Muslim Care ke Syria. Dan disebut tadi insya-Allah bulan hujung 1 bulan 2 tuan-tuan akan buat pengambaraan yang dia lah bersama dengan pengarah filem Aziz M. Osman yang juga aktivis Muslim Care. Aziz M. Osman tuan-tuan yang akan buat rakaman duduk di kamp pelarian. Rasa sendiri tuan-tuan sekalian. Ini mungkin lebih menarik lah. Duduk tidur kat sana, tengok sendiri apa mereka makan, apa yang dirasa kita sekalian. Ini usaha-usaha hati-hati yang terlibat dengan Muslim Care untuk menjelaskan kepada rakyat apakah bentuk kejerihan yang dialami oleh saudara akidah kita. Sila tuan-tuan dan muslimat pun ada soalan kepada Abang Afni Syauqi. Sila kita masih berbaki masa 15 minit untuk sesi soal jawab. Sila tuan-tuan sekalian. Tadi sebut tentang perbezaan antara Gaza dengan Syria. Tuan-tuan, Syekh Dr. Ali Sabuni, Ketua Hayat Ulama Syria menyebut, saya bertemu dia di Bursa di Turki tuan-tuan sekalian. Tahun 2011. Dia kata kamu melihat Gaza penderitaan dengan Syria 10 kali lebih teruk apa yang dia alami. Syria berbanding Gaza, dia kata. Gaza mereka boleh lawan balik, mereka boleh bikas melawan dan telik boleh palah balik tuan-tuan. Dan Israel pun dapat pengajaran banyak bila mereka serang Gaza. Dan budak-budak Palestin jarang muka sedih. Macam tu dia ceria tuan-tuan sekalian. Apa jawapan dia? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu jawapan dia sekalian. Mereka happy. Mereka baca Quran, mereka tengok video-video musik, mereka enjoy, mereka berlari. Walaupun sekolah tak ada uniform tuan-tuan. Uniform tak ada sekolah. Saya tanya pegawai pendidikan, mengapa tak ada uniform? Apa nak beza pengawas dengan pelajar biasa? Jawab pegawai Kementerian Pendidikan, jika kami wajibkan uniform, 80% tak mampu ke sekolah.